Adalah sunatullah apabila Allah menzahirkan kesalahan hambanya apabila hamba lalai terhadap hukum-hukumnya, terutama terhadap rububiyah Allah dan uluhiyahnya, termasuk yang berlaku kepada seorang tagut Mesir yang mendakwa mempunyai sifat uluhiyah, ketuhanan dan rububiyah pemerintah. Semula jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendedahkannya berkali-kali, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamatkan kemusnahannya dan kemusnahan tenteranya dengan ditenggelamkan di laut. Antaranya dia mencari budak kecil kerana mendapat idea daripada bomohnya bahawa ada seorang kanak-kanak yang suatu hari nanti akan memusnahkan kuasanya, tetapi Allah menghantar anak kecil itu ke istananya. Atas cinta hati permaisuri, dia dibesarkan di istana Firaun. Firaun pun menjaganya dan memberikan harta kepada ibunya sebagai balasan susunya. Termasuk di antaranya keimanan isteri Firaun kepada Allah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, sehingga dia disiksa dengan azab yang amat sangat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dari azab. Allah berfirman, dan Allah menjadikan isteri Firaun itu contoh bagi orang-orang yang beriman ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi Engkau, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Surah At-Tahrim 11. Apabila Firaun mendapati iman istrinya, dia mengikatnya dengan 4 pasak di kedua-dua tangan dan kakinya. Ini termasuk azab yang pedih dan pedih. Oleh itu, dia berdoa kepada Tuhannya supaya diselamatkan daripada Firaun dan perbuatannya, serta diselamatkan daripada orang-orang yang zalim dengan membawanya ke tempat tinggal yang kekal di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Ta'ala memberi perlindungan kepada wanita solehah dan mulia itu dengan mengutus malaikat untuk menaunginya ketika dia ditinggalkan oleh tentera Firaun yang menyeksanya. Malaikat itu juga menghiburkan hatinya dengan menunjukkan rumahnya di syurga ketika dia sedang diseksa. Wanita ini telah membuktikan kepada Firaun penghinaan raja yang zalim itu. Dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Rab. Dia mengingkari uluhiyah dan rububiyah Firaun. Seandainya dia adalah Tuhan sebagaimana yang didakwanya, nescaya istrinya tidak akan menderhaka kepadanya, dan dia akan dapat mengembalikannya kepada kehendaknya. Tetapi ternyata istrinya memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah seorang wanita solehah zaman dahulu yang tinggal di istana raja tetapi dapat menghasilkan banyak ibrah pengajaran kepada orang-orang selepasnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencirikan Asiah isteri Firaun sebagai wanita yang sempurna. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat banyak lelaki yang sempurna dan tidak ada wanita yang sempurna kecuali Asiah isteri Firaun dan Maryam binti Imran. Keutamaan Asiah terhadap wanita lain adalah seperti keutamaan bubur sarit atas semua makanan. Riwayat Bukhari nombor 5418 dan Muslim nombor 2431. Ibrah mutiara kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga, antara lain, besarnya pengaruh iman dalam menghadapi siksaan dan kehinaan yang ditimpakan oleh orang-orang zalim ke atas orang-orang mukmin, sehingga seorang wanita yang lemah lembut dan hidup dalam kesenangan, dia bersabar dengan azab untuk mendapat keredaan Allah dan rahmatnya serta syurganya. Hasad dengki orang kafir terhadap orang mukmin sangat besar, di mana Firaun tidak mengambil berat tentang hak istrinya, bahkan istrinya pasti merasai pedihnya azabnya. Firaun juga tidak menghargai kelemahan seorang wanita. Perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman ketika ditimpa musibah. Allah mengutus Asiah isteri Firaun beberapa malaikat untuk menaunginya ketika dia dalam keadaan terpenjara. Tuhan juga memberi kabar baik dengan menunjukkan kepadanya sebuah rumah yang disediakan di syurga yang penuh kenikmatan baginya, itu untuk keteguhan imannya. Pilihan sebahagian hamba Allah untuk kesenangan akhirat berbanding kesenangan dunia, walaupun mereka memperolehi martabat yang tinggi, kerana Asiah adalah wanita pertama di istana Raja Firaun. Besarnya kelembutan Allah, jika Allah menghendaki agar Asiah terlepas dari ujiannya, dan kehancuran Firaun dan tenteranya sudah tentu tidak suka baginya, tetapi dia maha lembut, lambat dan tidak membenarkan Firaun mengambil pelajaran.
Ujian Allah kepada hamba-Nya untuk menguji keimanannya, sebagaimana firman-Nya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka apabila dia disakiti kerana dia beriman kepada Allah, dia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah, dan sesungguhnya jika datang pertolongan dari Tuhanmu, nescaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Surah Al-Ankabut 10. Hubungan antara seorang mukmin dan kafir tidak berbahaya sedikit pun jika dia memisahkan dirinya daripada kekufuran dan perbuatan orang-orang kafir. Kemaksiatan orang yang derhaka tidak memudaratkan orang yang taat di akhirat kelak, walaupun boleh memudaratkan ketika orang yang beriman di dunia ini. Isteri Firaun tidak diberkati kerana hubungannya dengan Firaun, orang yang paling kufur. Keutamaan Asiah, isteri Firaun, kerana dia memilih untuk mati di tangan raja, dan memilih seksa dunia daripada kesenangan istana yang dia perolehi. Sungguh tepat firasatnya terhadap Nabi Musa alaihi salam apabila Asiah berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagi saya. Surah Al-Qasas 9. Satu nota, terdapat hadis yang berkaitan dengan kisah di atas. Barang siapa yang sabar atau buruk akhlak isterinya, maka Allah akan memberinya pahala seperti apa yang diberikan Ayub atas balanya. Dan barang siapa yang sabar atau kejelekan suaminya, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala Firaun isteri Asiah. Hadis ini tiada asal usul. Silsilah Ahadith Ad-Dhaifah Al-Albani, Juz 290, hadis nombor 627.